Okey, kita dah mulai rekod dah. Okey, selamat petang semua. Selamat petang, Abang Eri. Selamat petang. Okey, semua dah makan? Selamat petang. Dah. Okey, dah makan. Ada ke yang belum makan lagi? Tak ada kan? Tak ada kot. Dah makan dah. Okey, so sebelum tu saya nak minta izin nak tutup kamera sebab internet saya tak kuat sangat. Okey, boleh kan? Boleh. Okey. Jadi tajuk hari ni apa? Kau ingat tak? Pustakawan dan perpustakaan. Ya, betul. Pustakawan dan perpustakaan. Okey, saya nak tanya dulu. Apa yang korang tahu tentang pustakawan? Apa tu pustakawan? Dalam pendapat korang. Jadi, okey. Lagi ada tak? Orang yang menjaga dan mengurus pustakaan. Boleh. Lagi perpustakaan. Tempat mencari maklumat. Baguslah sebab hari tu saya dah ajar kan apa tu perpustakaan masa sesi pertama. Okey, kita review balik apa tu perpustakaan. Okey, bangunan yang mengumpulkan buku-buku. Kalau maksud yang mudah, bangunan yang mengumpulkan buku-buku. Kalau secara terang, bangunan, dalam bangunan tu ada buku, ada tempat duduk, ada meja, ada kerusi, boleh pinjam dan pulang buku. Ada perkhidmatan, pinjaman dan pulangan. Itu kita panggil perpustakaan. Okey, jadi seterusnya saya present lah. Okey. Jadi pustakawan ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang pengurusan perpustakaan. Okey, pustakawan ni ada dua jenis. Satu pustakawan yang berlesen dan juga pustakawan yang tidak berlesen. Kalau kita ni berlesen ke tidak berlesen? Tak. Kita taklah. Kalau perpustakaan yang berlesen, dia mungkin dia ada ilmu yang lebih terang ataupun dia pernah buat ijazah sarjana muda dalam pengurusan perpustakaan, sains perpustakaan macam tu. Dan dia juga salah seorang ahli Persatuan Pustakawan Malaysia. Baru dia seorang pustakawan yang rasmi dan juga berlesen. Sekarang, jenis-jenis perpustakaan. Yang kita tahu hanya perpustakaan sekolah. Tapi perpustakaan di Malaysia ada 6 jenis. Yang pertama, perpustakaan negara, perpustakaan awam ataupun negeri, perpustakaan akademik ataupun universiti awam ataupun college, perpustakaan khusus, perpustakaan penyelidikan dan yang terakhir perpustakaan sekolah. Jadi kita kalau kita berkhidmat di perpustakaan sekolah. Tapi ada juga pustakawan sekolah yang berlesen. Mungkin ada sekolah yang swasta, ada juga sekolah yang berprestasi tinggi SPT. Macam tu ada pustakawan. Okey. Kalau perpustakaan negara, normally satu negara ni ada satu perpustakaan negara yang rasmi. Okay, ini Perpustakaan Negara Malaysia. Ada ke pernah pergi PNM, Perpustakaan Negara Malaysia? Saya pernah pergi. Oh, dah pergi Best tak kat dalam? Boleh lah, cantik. Tisha kan yang jawab tu? Alia. Alia. Wah, suara Alia dengan Tisha ni memang macam sama. Okay, ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta kalau saya tak silap.
Perpustakaan National Republic Indonesia ni hari tu saya pergi meeting kan. Di meeting ni ada seorang tetamu, dia ni asal dari negara barat bukan Asia. Beliau kata Perpustakaan National Republic Indonesia ni satu perpustakaan yang perkembangannya sangat segera dan juga rapid development. Kalau perpustakaan negara Malaysia kita ni online development. Kita ada banyak bahan macam tu. Seterusnya perpustakaan negeri dan awam. Okey, perpustakaan negeri dan awam ni memang di setiap negeri ada. Ada juga di setiap daerah. Contoh ini Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Khusus. Ini Cawangan Jelebu. Kalau ini di Seremban. Mungkin ada yang pernah pergi kan? Saya tak pernah pergi. Tak pernah kan? Ini yang baru dekat S2. Yang lama tu dekat bangunan UMNO di Seremban, tengah-tengah Seremban. Abang Harry actually tahun ni plan lah macam setiap hari Sabtu nak pergi perpustakaan awam, tapi sebab tempat tu dah pindah ke Seremban 2, jadi Abang Harry tak sempat lah pergi. Dia ni memang ada banyak koleksi. Okey, perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik ni normally perpustakaan di college, universiti ataupun apa-apa IPT, institusi pendidikan tinggi. Okey, yang ni universiti mana? Siapa tahu? Perpustakaan universiti mana? UM. Ya, UM. Okey, ini dalamnya. Ini salah satu bahagian di Perpustakaan Universiti Malaya. Seterusnya perpustakaan khusus. Ini yang special sikit dengan Malaysia. Perpustakaan khusus ni dia macam diuruskan oleh swasta. Mana-mana pihak swasta ataupun pihak kerajaan, tapi bukan perpustakaan awam ataupun perpustakaan negeri. Dia ni khusus untuk mana-mana bidang ke ataupun mana-mana kementerian ke macam tu. Contoh yang ni Perpustakaan Parlimen Malaysia. Tapi perpustakaan ni saya pernah pergi parlimen masa tingkatan 2, tapi saya tak pernah jumpa perpustakaan ni. Ni mungkin dekat depan kot yang saya pergi tu parlimen yang ada dewan, yang bangunan yang ada Dewan Rakyat dengan Dewan Negara. Ada ke yang juga join masa 2019? Putri pernah ke? Saya tak Tak pernah. tak pernah Saya tak pasti siapa nama ni. Tapi tingkatan 3 juga kalau tahun ni. Dia pun join anjuran Jabatan Penerangan Malaysia. Seterusnya, perpustakaan penyelidikan ni jarang jumpa. Cuma di beberapa tempat boleh jumpa. Contoh ini di Sarawak, Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Muhammad Fuad Stephens. Ini berkaitan dengan Borneo saja dan ada juga perpustakaan penyelidikan yang kita kena ada kebenaran kalau nak masuk. Normally kita perpustakaan penyelidikan ni dia macam museum sikit. Dia ada banyak artifak semua. Yang ni perpustakaan sekolah. Okey. Yang kita berkhidmat lah. Okey, tahu tak ini sekolah mana? Pendeta Zakbar. Ya, betul. Pernah pergi ke? Saya dulu sekolah saya tu waktu form 1, saya take intake. Ya, betul. Ini Pendeta Zakbar. Ini bukan di Malaysia, ini di England, tapi saya dah lupa nama sekolah tu. Ni elementary school, sebab tu macam ceria-ceria lah. Okay, sampai sekarang clear ke? Ada ke apa-apa soalan? Tak ada. Clear. Okay. So ini contoh organisasi
pembangunan perpustakaan bukan di Malaysia saja, di peringkat antarabangsa juga. Ada 2 contoh. Actually ada banyak tapi saya tunjuk 2 je lah. Yang pertama, Persatuan Pustakawan Malaysia, LAM, menyatu semua orang yang terlibat dalam kerja perpustakaan atau berminat dengan perpustakaan di Tanah Melayu, menggalak pentadbiran perpustakaan yang lebih baik, menggalak penubuhan dan pembangunan perpustakaan di Tanah Melayu, menggalakkan pendidikan dan latihan profesional dalam kepustakawan. Dan yang terakhir, melaksana pelbagai aktiviti termasuk mengada mesyuarat dan persidangan. Yang saya hari tu yang join pun, First ASEAN Virtual Conference pun, dia ni macam kod anjuran lah. Yang anjuran yang umum tu perpustakaan kebangsaan Filipina. Dia ni macam collaboration dengan LAM. Ada ke sesiapa ibu bapa ke atau siapa saudara ini pustakawan? Ada tak? Tak ada. Tak ada pula. Tak ada. Kalau korang nak join, normally 18, umur 18 ke atas lah. Kalau kamu semua berminat ke nak join persatuan ni, boleh contact mereka. Saya dah check kalau nak perpustakaan sekolah, bukan murid lah. Kalau guru ke apa, perpustakaan sekolah ada bayaran tahunannya. Kita kena bayar yuran kalau nak yang persatuan ni, tapi tak banyak sangat lah. Dalam LM ni memang ada banyak bidang dia. Ada satu kumpulan untuk perpustakaan sekolah ataupun pusat sumber sekolah. Ada yang untuk perpustakaan khusus, ada yang untuk pustakawan awam. Okay, ini persatuan dan institusi, persekutuan persatuan dan institusi perpustakaan antarabangsa, IFLA. IFLA ni untuk ini peringkat antarabangsa. LAM hanya di Malaysia. Kalau IFLA peringkat antarabangsa, menggalakkan standard penyediaan dan penyampaian perkhidmatan perpustakaan dan maklumat tinggi, galakkan pemahaman yang meluas mengenai nilai perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang baik mewakili kepentingan alih di seluruh dunia. Seterusnya, ciri-ciri pustakawan dan tokoh pustakawan. Ini 3 ciri pustakawan revolusi industri 5.0. Kemahiran adaptif, iaitu memahami dan menyelesaikan masalah kompleks yang memerlukan kaedah penyelesaian baharu. Dulu saya pernah beritahu kan, kalau kamu nak jadi seorang pengawas PSS, kamu harus berani untuk menghadapi cabaran. Dan juga pada masa yang sama, kamu juga kena ada ilmu, kena ada kemahiran untuk menyelesaikan satu masalah tersebut. Contoh saya nak kajian sekarang. Okey, aircon di perpustakaan dah rosak. Kamu semua akan buat apa? Bagi aduan dekat Bagi tahu setiausaha. Ya, bagi tahu setiausaha. Nanti setiausaha buat apa? memberi aduan kepada Menyediakan surat aduan kepada Ada pihak sekolah. pihak sekolah. Lepas tu pihak sekolah buat apa? Ambil tindakan. Ambil tindakan ataupun mereka akan beritahulah pihak yang berkuasa. Okey, seterusnya kemahiran teknikal. Pustakawan ideal perlu menjadi generalis dan specialist dalam masa yang sama. Kamu kena adalah, kamu harus specialist dalam perpustakaan. Yang hari ni saya explain ni hanya macam secara umum seorang pustakawan dan perpustakaan, bukan hanya perpustakaan sekolah atau PSS sekolah kita. Jadi kamu kena tahulah kalau almari ni ada buku apa, buku yang berkaitan dengan apa. Takkanlah macam hafal, okey,
tajuk buku semua. Cuma kena tahulah kat mana ada buku yang berkaitan dengan apa. Contoh, okey, Kuafizi tanya pada saya, apa-apa buku berkaitan dengan apa kamu nak baca? Apa? Macam Buku yang berkaitan baca. buku Ah. berkaitan dengan apa kamu suka baca? Kesastraan. Kesusasteraan. Rak ketiga lah. Kalau rak ketiga ada karya am sikit. Ada buku-buku program program satu keluarga satu buku. Ataupun kamu boleh pergi rak pertama ada buku-buku fiction. Nak tak Kuafizi baca buku bahasa Perancis? Nak, okey. Pergi almari keempat ataupun almari ketiga, paling hujung belakang almari kedua yang paling hujung, rak dari, kalau kita kira dari atas, rak ketiga, kat hujung sana ada 3 buku bahasa Perancis. Nampak tak? Kamu kena jadi specialist lah di perpustakaan kalau kamu nak jadi pustakawan. Faham ya? Faham. Okay. Next. Kemahiran teknologi. Perlu belajar dan belajar dan belajar semula mengenai pengetahuan dan menguasai teknologi digital baharu. Jadi kita ni penguasa biasa atau pustakawan, bukan maksudnya kita hanya boleh uruskan perpustakaan yang ada bangunan. Sekarang dah ada juga rak buku, ada website perpustakaan digital. Kita juga kena belajar dan juga kena belajar semula apa yang kita pernah belajar. Seperti yang saya selalu kata, kalau kamu ni free ke apa, tolonglah ulang kaji, tolong tengok video-video di YouTube yang saya dah post semua kan. Jadi kamu kena belajar semula kalau kamu nak menjadi specialist. Terusnya, tokoh pustakawan profesional. Jadi saya ada 3 tokoh yang saya jumpa masa persidangan hari itu. Yang pertama, Encik Wan Mazli bin Wan Razali, iaitu Presiden ASEAN Public Librarians Information Network ataupun UPLIN, dan juga pustakawan dan ahli Majlis Tinggi Pustaka Negeri Sarawak. Ya, semalam baru ada satu program anjuran Pustaka Negeri Sarawak, iaitu saya dah lupa tajuknya sebab saya tak sempat masuk. Easy sangatlah. Saya tak sempat masuk. Dan juga semalam ada lagi satu program PNM, anjuran PNM Perpustakaan Negara Malaysia, iaitu program storytelling. Ada tak yang join? Kalau sesiapa nak join, boleh pergi ke YouTube, cari Perpustakaan Negara Malaysia. Memang ada live setiap malam. Okey. Semua boleh dengar kan? Boleh. Sebab takutlah dia masalah internet kat sini. Okey. Seterusnya Dr. Muhammad Faizal Hamzah, Timbalan Pengerusi Kedua LAM. LAM tu apa? Persatuan Pustakawan Malaysia. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris, cuba translate. Mesti LAM. Malaysian Librarian Organisation. Kalau macam tu jadi MLO, ni LAM. Library Association Malaysia. Okay, tapi ada salah sikit yang perkataan pertama tu, bukan library. Librarian. Ya, Librarian Association of Malaysia, LAM. Dan juga pustakawan senior di Perpustakaan Universiti Malaya. Okay. Beliau memang idola saya. Dr. Rashidah Bol Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak Pembangunan, bekas CEO
Maaf, ini pembangunan ni ke atas. Pembangunan keluarga kanak-kanak. Okey, bekas CEO Pustaka Negeri Sarawak, Perpustakaan Negeri Sarawak dan juga Presiden LAM. Okey, saya nak tanya. Apa tu pustaka? Kamu tahu perpustakaan, apa tu pustaka? Maksud pustaka. Dia macam dalam dia ada perpustakaan lagi. Tak ada lah. Okey, pustaka tu koleksi buku. Maksudnya koleksi buku. Jadi perpustakaan tu tempat yang ada koleksi buku. Sebab tu Dewan Pustaka. Kalau lebih estetik lah untuk perpustakaan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan yang ada koleksi buku dan juga ilmu bahasa dan linguistik, itu Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, seterusnya. Perkatalogan buku. Okey. Yang ni unit, yang topik ni memang panjang. Jadi saya nak ambil 2 hari lah untuk ajar. Bukan hari ni memang tak cukup. Sebab benda ni ada banyak benda dalam dia. Saya hanya ambil yang umum. Nanti saya akan ajar perkatalogan buku khas untuk PSS. Sumber sekolah. Okay. Penyelesaian diri. Okay, saya nak tanya, Kashrina. Ada tak Kashrina? Tadi tak apa. Atika? Yes. Ingat tak pengelasan diri? Pengelasan diri. Mungkin yang masuk tahun lepas tak ingat lah. Kalian ada? Ya, kenapa? Ingat tak Kak pengelasan diri? Aku tak ingat satu pun. Okey. Tak ingat ke kat mana pengelasan diri tu? Kita pernah tahu ke? Okey. Mungkin dah lupa lah sebab kita kan jarang dah guna otomasi. Pengelasan diri ni macam mengklasifikasikan buku. Contohlah saya ada 10 buku. Nanti saya akan klasifikasikan ini buku apa. Ini buku berkaitan dengan sains. Ini buku berkaitan dengan geografi. Nanti saya akan klasifikasikan. Ini ialah sistem yang kita gunakan di seluruh dunia untuk mengelaskan koleksi buku di satu perpustakaan. Okay, ini Dewey Decimal Classification dalam bahasa Inggeris, DDC. Sistem klasifikasi perpustakaan proprietary yang pertama kali diterbitkan di Amerika Syarikat oleh Melville Dewey pada tahun 1876. Okay, ini pada tahun 1960-an, bukan 1960-an ni. Ni salah. Okay, di Kanada di perpustakaan di satu sekolah di Edmonton. Okay. Ini kita ada 3 fasa dalam pengelasan diri. Okay. Korang ingat tak nombor-nombor ni apa actually? Kat mana ada nombor-nombor ni? Tepi buku. Ya, tepi buku ataupun Tulang buku. Tepi rak buku. Ya, dekat rak buku. Dulu pernah kan ada soalan dalam kuis tentang nombor-nombor ni. Jadi inilah ya, hari ni saya ajar umum saja. Nanti minggu depan ataupun minggu yang akan datang saya akan ajar lebih terang dalamnya. Ada apa? Ada buku-buku jenis apa? Okey, ini 000 ada sains komputer, informasi dan karya am. 100 ada falsafah, parapsikologi dan ilmu kebatinan dan psikologi. 200 agama, 300 sains kemasyarakatan, 400 bahasa, 500 sains tulen dan matematik, 600 teknologi, 700 kesenian dan seni hiasan, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan geografi. Jadi kamu dekat PSS
bayangkan kamu dekat PSL sekarang, kamu ambil satu buku. Kamu tak tahu buku ni tentang apa kamu kena baca kat dalam. Tapi kamu tak perlu risau, kamu boleh rujuk. Kalau kamu dah pandai dah pengelasian dua ni, kamu boleh rujuk. Okey, nombor pertamanya apa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 0 ke. Nanti kamu boleh nampak, okey, ni 5, 3, 1. Maksudnya ini tentang sains tulen dan matematik. Ini fasa 1 kita bahagikan kepada 10 jenis, dan dalam fasa kedua kita ada 10 lagi. Macam ni 0, 0, 0, 0, 1, 0 macam tu. Nombor yang kedua. Dan bukan semestinya semua nombor ni ada buku-bukunya sendiri. Ada juga macam 390 ni tak ada jenis buku yang ditentukan. Jadi kalau tiba-tiba kamu jumpa satu buku ni, dia tak ada, dia tak dapat dibagikan dalam fasa kedua, jadi kamu pilihlah nombor yang belum ada lagi, belum dinamakan lagi. Yang ni fasa ketiga, yang nombor ketiga tu ada dalam, ikutlah nombor mana yang kamu pilih di sini. Kalau sekarang saya pilih karya Am. Jadi ada 0001 ialah ilmu pengetahuan, 002 buku, 003 sistem, macam tu. Ini contohnya belum ditentukan lagi. Mungkin kadang-kadang je ada fasa 2 yang belum ditentukan lagi, tapi fasa ketiga memang ada banyak nombor yang belum ditentukan lagi. Jadi kamu memang jarang jumpalah buku yang ada 007 nombor dia. Okey. Jadi sampai sekarang faham ya? Faham. Tapi kamu tak perlu hafal lah kalau kamu nak daftar buku, memang dalam sistem tu ada pengelasian diri untuk kamu rujuk. Okey, sekarang topik yang besar, jenis-jenis koleksi. Okey, yang ni bukan berkaitan sangat dengan perpustakaan sekolah, tetapi secara umum macam mana kamu boleh bagikan jenis-jenis surat khabar. Macam mana kamu boleh bagikan jenis-jenis buku. Okey. Kat sini siapa yang suka baca buku? Saya, Siapa tu? Aina. Aina. Okey. Bolehlah sekarang kamu belajar koleksi buku. Nanti kamu boleh rujuk buku yang kamu ada di rumah. Boleh je, okey, ini koleksinya mana? Macam tu. Kamu boleh praktis di rumah. Okey, yang pertama, koleksi fiksyen bukan bersiri. Cerita rekaan atau singkatnya cereka. Atau fiksyen ialah karya sastera, penulisan yang dicipta dan hanya diterbit sekali. Yang ni macam fikiran lah. Cuma kita punya bayangan yang kita tulis. Bukan betul-betul dia pernah jadi ataupun ini berkaitan dengan mana-mana ilmu sains ke apa. Ini macam cerita rekaan. Contoh, saya ada satu buku tentang pengurusan komputer. Itu fiksyen ke? Tak. Kan. Tak. Okay. Jadi ini contoh koleksi fiksyen bukan bersiri. Dia ni terbit sekali saja. Tajuknya mereka terbit sekali sahaja. Okey. Buku ni mungkin semua orang kenal kan? Tahu. Kenal. Siapa pernah baca Kenal, tapi tak baca. semua buku ni? 7 buku ni. Ada tak yang pernah baca? Tak pernah baca. Tak ada. Saya ada satu je dekat rumah, Harry Potter and Order of the Phoenix. Okay, ini collection fiction bersiri, macam sama juga, tapi dia ni bersiri. Ada buku yang pertama, ada tajuk yang sama. Ini semua Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Tapi tajuk dia ni And the Sorcerer's Stone, And the Chamber of Secrets, and The Prisoner of Azkaban, macam tu. Jadi dia ada bersiri lah, macam sambungan story.
Kalau Sorcerer's Stone sambungannya Chamber of Secrets macam tu. Seterusnya koleksi monograf Malaysiana. Okay, bahan-bahan yang diterbitkan di dalam dan luar Malaysia secara keseluruhan atau sebahagian besar kandungannya adalah mengenai atau berhubung dengan Malaysia dan penduduknya. Tidak terhad tempoh penerbitan atau bahasa yang digunakan. Okay, macam tak kisah dia ni bila mereka terbit, sebelum merdeka ke selepas merdeka, dalam bahasa apa, dalam bahasa Melayu ke, bahasa Korea ke, bahasa Jepun ke, tak kisah. Janji dia ni sebahagian besar kandungannya tentang Malaysia ataupun dia memang tentang Malaysia. Tidak semestinya dia diterbitkan di dalam Malaysia ataupun luar Malaysia. Okay. Jadi sampai sekarang faham ya? Faham. Kalau Faham. monograf ni, kalau maksud yang ringkasnya buku lah. Kalau nama yang lebih kosakata yang lebih bermutu ialah monograf. Jadi sekarang saya ada satu contoh, saya nak uji kamu semua. Saya ada satu buku ni, saya terbitkan, saya orang Malaysia. Company yang terbitkan buku tu pun Malaysia. Tajuk buku saya ialah Jom Belajar Bahasa Jepun. Itu monograf Malaysiana ke? Tak. Bukan. Kan, sebab ia tidak berkaitan dengan Malaysia. Monograf Malaysia ini boleh jumpa memang banyak bukunya di perpustakaan awam ataupun perpustakaan penyelidikan. Kalau di PSS kita pun ada juga monograf Malaysiana. Okay, ini koleksi monograf luar negara. Okay. Merupakan terbitan seperti buku, direktori, kamus, ensiklopedia, ini salah, sorry. Buku, manual, atlas, almanak, thesaurus dan bahan kit multimedia. Koleksi ini terdiri daripada pelbagai subjek perkara umum, bukan tentang Malaysia. Kalau buku bahasa pun kita tak kisah bahasa apa. Cuma buku tu tidak berkaitan dengan Malaysia. Contoh ini buku Public Microeconomics Efficiency and Equity in Public Policy. Ini tentang mikroekonomi ataupun dengan berkaitan dengan negara lain. Jadi saya boleh jual buku ni dekat luar negara pun saya boleh jual. Macam tu. Okey, ini kertas persidangan adalah koleksi kertas kerja yang dibentangkan di seminar atau persidangan dalam negara. PSA kita ada tak kertas persidangan? Ada. Ada. Berkaitan dengan tentang apa? Saya pernah tunjuk. Kalau saya tak silap. Berkaitan tentang apa? Parlimen. Bukan parlimen. Politik. Bukan politik. Ada tak jawapan? Ekonomi. Saya pernah tunjukkan satu buku. Ini kertas persidangan. Masa stay back. Saya pernah tunjuk. Oh, dekat dengan buku tebal tu. Yang tebal tu. Tentang ekonomi Malaysia. Hai Batrisha. Ada tak? Okey. Okey, seterusnya surat khabar tabloid. Kita tahu surat khabar ni boleh dibagikan dalam banyak jenis lah. Ikut bahasa ke, ikut dia ni terbitan berapa kali, mingguan ke, bulanan ke, harian ke. Okey, sekarang saya dalam slide saya ni saya gunakan cara saiz dia. Okay. Apa tu surat khabar tabloid? Surat khabar yang diterbitkan dalam saiz yang lebih kecil daripada lazim. Dia ni memang kecil lah saiznya. Pernah tak baca harian Metro?
pernah. Kalau kamu bandingkan dengan surat khabar yang lain, pernah tak tengok saiz dia ni kecil? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Tak pernah tak apa. Tabloid ni normally kamu boleh simpan dalam handbag pun kamu boleh simpan. Kamu lipatkan dia ataupun rollkan dia, kamu boleh simpan dalam beg. Saiznya kecil. Ini surat khabar berlina. Sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih lebar daripada format tabloid dan lebih sempit dan lebih pendek daripada format lembaran lebar. Pernah tak jumpa ni Sinchu Daily? Tak. Ni kesal khabar yang kita susun dia ke? Ya. Ya, Sinchu Daily ni memang biasa memang kita guna Sinchu Daily. Sebelum Sinchu Daily kita guna Nanyang Siampao untuk bahasa Cina. Sekarang kita guna Sinchu Daily tapi bukan sekarang lah. Dululah. Okey. Dia ni pernah tak tengok? Tak pernah ke tengok surat khabar berita harian ke atau Star ke bandingkan dengan Sinchu Daily? Pernah Sinchu Daily tengok. lebih besar kan? Yes. Dia lebih besar. Okey, ini surat khabar lembaran. Surat khabar lembaran ni jarang jumpa dekat Malaysia. Ataupun kita panggil dia broadcast. Broadband. Merupakan format saiz surat khabar terbesar dan mempunyai muka surat yang tegak memanjang. Normally kalau kamu pergi UK memang boleh jumpa surat khabar lembaran ini, contohlah The New York Times di USA. Okey, seterusnya Buletin Kerajaan Negeri hanya mempunyai berita dalam negeri. Ini contoh Selangor Kini. Kamu tahu kan kalau surat khabar ni hanya tentang dalam negeri. Kalau negeri sembilan saya tak pasti ada. Tak ada saya rasa. Tapi kalau surat khabar lain mereka ada macam edisi. Kalau boleh jumpa dekat Sinchu Daily, mereka memang ada masa terbit, mereka ada satu terbitan sampingan dengannya. Ada hanya tentang negeri sembilan. Okay. Seterusnya akhbar parti politik, akhbar yang diurus dan diterbitkan oleh parti politik. Ini macam diuruskan oleh parti politik. Contoh ini The Rocket. Kalau yang lain ada Araka. Macam tu ada banyak. Kamu semua pernah tahu tak surat khabar News Malaysia? News Malaysia. Tak. Tak tahu pula. Tapi dengar macam surat khabar Perancis. Bukan Perancis tapi surat khabar Belanda yang asal dari Malaysia. Saya pernah search dulu. Newspapers in Malaysia. Sekejap saya tunjuk. Ni. Bahasa Belanda, Malaysia News. Dia ni kita jarang jumpa kalau di sini. Kalau di KL boleh jumpa. Bandar Seri Kembangan. Masa lama ni. Tak apalah. Lepas dia habis hari saya tunjuk. Ini pun ada banyak tentang parti politik. Okay, seterusnya majalah ni besar sangat. Majalah memang ada banyak jenis majalah. Penerbitan berkala. Okay, saya nak tanyalah sebelum tu.
Okey, tolong senaraikan semua surat khabar yang kita kita dapat lihat di PSS kita. Perpustakaan KGB. Berita harian. Berita BH. harian, Metro, The Straits Star. Time. New Straits Times, The Star. The Star, Lepas tu yang Cina dengan Tamil tu. New Delhi. Kalau bahasa Zamir kita guna Malaysian Amben. Ada juga bahasa-bahasa lain. Ada yang bahasa Arab, tapi bahasa Arab ni dia lebih kepada magazine lah. Aswak magazine. Ada juga yang ada bahasa Kadazan Dusun, bahasa Iban. Dulu ada, tapi surat khabar ni saya tak pasti mereka ni masih terbit ke tak. Namanya Malaya Samacari. Samacari dalam bahasa Punjabi. Seterusnya, majalah penerbitan berkala baik. Majalah tu penerbitan berkala baik secara mingguan, bulanan, tahunan dan sebagainya, berisi bermacam-macam rencana pelbagai subjek ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca. Okey, perbezaan antara surat khabar dan juga majalah ni, cuma surat khabar ni dia bentuknya ada sendiri, tapi majalah ni bentuknya macam buku juga. Buku yang kecil, yang tak tebal. Dia ni ikut subjek. Ada yang majalah di umum, ada yang majalah dia ikut subjek. Contoh yang ni, majalah penggunaan, hiburan, landscape dan hiasan, sukan, kewanitaan, percutian, keibuapaan, kebahasaan dan kesusastraan, komputer, sains, teknologi, kerjaya, macam-macam ada. Okay, contoh majalah yang kamu tahu. Satu majalah, tolong beritahu. Mustika. Mustika, dia ni majalah apa? Ni. Saya tak silap majalah. Saya tengok ya. Saya rasa majalah umum kot. Yang umum. Yang lain? Sport News. Sport News. Dia ni majalah apa? Majalah? Dia ni siapa? Sukan. Majalah sukan. Kalau saya, majalah wanita, tahu kan wanita? Dia ni majalah lebih kepada kewanitaan lah. Kita ada banyak kalau kelas PSS kita ada majalah edisi Dewan tu, Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa, Dewan Ekonomi. Pernah jumpa kan? Memang setiap bulan kita dapat. Pernah kan? Tak dengar ke? Dengar. Dengar. Pernah jumpa tak? Dengar. Pernah. Pernah kan? Dekat mana sudut majalah? Duduk majalah kan? Tepi kaunter. Ya, tepi kaunter. Hari ni semua busy sangat ke minggu ni? Boleh lah. Boleh lah. Sebab kalau saya busy tapi saya Boleh ceria tahan. hari ni, tapi macam korang tak ceria pun. Berapa kata kita orang tak ceria bang? Saya senyum dari tadi. Walaupun mic tutup. Okay. Nah. Kelas semua okey kan? Stres sangat ke? Masa PDPR? Okey Okay. je. Tak stres. Okay je. Wak Fizi dah ada tak pertandingan sajak bahasa Perancis untuk Form 3? Oh dah ada dah. Dah buat dah pun. Saya hari ni baru Susah buat. juga nak buat sajak tu.
Hari ni saya 2 pertandingan. Sajak Bastamir dengan sajak Oh, form 4 buat hari ni eh? Ya, buat hari ni. Okay, ini contoh warta konsumer, majalah penggunaan. Jadi kita dah tak sama kelas kan? Ya, dia buat cik, apa kamu tanya tu? Apa ya? Kita French dah tak sama kelas bang kan? Ya, tak sama. Ya. Tak apa tu je. Okey. Ini Dewan Siswa. Dewan Siswa ni kita dapat ini ni khas untuk pelajar menengah dan remaja. Ini contoh majalah kewanitaan Nur. Ada ke kat sini yang baca majalah kewanitaan? Tak. Tak eh. Okay, mungkin sekarang taklah. Mungkin dua nanti. Okey, ini peta terhad boleh dirujuk oleh pengguna dengan kebenaran dari penasihat pembaca. Tidak boleh dibuat salinan sama ada penggunaan kaedah elektronik, mechanical photocopy, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara. Ini macam kalau kamu ni researcher ke, ahli geografi ke, sejarawan ke, kalau macam tu kamu bolehlah dapatkan kebenaran dari Ketua Pengarah Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara, baru boleh dapat peta tu. Kalau peta di sekolah, kita memang tak ada peta terhad. Okay, sekarang bila ada dah. Polisi news. Okay. Peta tidak terhad boleh dibuat salinan sama ada menggunakan kaedah elektronik, mechanical, fotokopi, rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran. Contohnya kalau buku teks geografi, kita ada kan banyak peta. Ada kan? Ya, betul. Ada? Peta tidak terhad. Ataupun ada juga peta terhad tapi dah dapat kebenaran dari jabatan. Seterusnya, koleksi media elektronik, koleksi yang dalam bentuk bukan cetak seperti video ROM dan juga video. Ini kalau biasa kita ada CD-ROM tapi kita simpan dalam kaunter. Yang seperti yang saya dah katakan sebelum ni, itu berkaitan dengan bahasa Inggeris, ada yang tentang bahasa IQ. Terusnya manuskrip. Manuskrip ni normally di pustakaan awam ataupun museum. Karya yang bertulis tangan terutama dalam tulisan Jawi dan yang dihasilkan dalam lingkungan awal kurun ke-16 sehingga awal kurun ke-20 dalam bahasa rumpun Melayu mengenai alam dan tamadun Melayu. Contoh, ada tak? Kalau form 2 dan yang dah form 2 semua dah belajar dah. Satu manuskrip tentang Melaka. Ingat tak? Manuskrip batu bersurat eh? Ya, batu bersurat. Nama batu bersurat. Ingat tak? Batu tulis? Bukan. Contohlah saya bagi. Sulalatus Salatin. Ingat, Sulalatus Salatin. Ingat. Itu tentang apa? Tu Johor yang buat kan? Ha? Johor kan? Johor punya kan? Sulalatus Salatin kan? Ya. Kalau saya silap Johoriah ataupun Melayu Melaka. Saya tak ingat lah. Saya tak pandai sangat sejarah. Betul kan Tisha? Sorry. Tisha dia ada masalah sikit. Sorry, dah lupa dah. Kashrina ada? Kashrina tak ada dalam meet. Cuba seorang cek ni. Kashrina?
Kat kos tak ada. Oh tak ada. Okey. Patutlah dari tadi ada. Okey, seterusnya koleksi peribadi. Himpunan ilmu dan maklumat yang dimiliki oleh orang perseorangan, tokoh-tokoh ilmuwan, cendekiawan, budayawan, negarawan atau pengkaji yang banyak memberi sumbangan kepada ketamadunan manusia. Contoh ini buku-buku Encik Esa Mat Said. Biasa nak tanya, uh, koleksi peribadi dengan koleksi monograf bersiri ni sama ke? Tak. Saya rasa. Kenapa tak sama? Sebab koleksi peribadi ni dia ditulis oleh orang tu sendiri. Kalau monografi tu mungkin maklumat dia datang daripada mulut-mulut orang lain juga dan termasuk dia sendiri. Okey, saya terpercaya jelaskan monograf bersiri ni, monograf fiction bersiri ni dia macam tajuknya sama, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter Prison and the Prisoner of Azkaban. Nampak tak Harry Potter dia ni ulang-ulang. Tapi koleksi peribadi ni dia tak. Nampak Salina, Hujan Pagi, Adik Datang, Sungai Mengalir, macam tu. Tapi kalau contoh, tahu kan siapa penulis Harry Potter? Tahu? Siapa? Okay, J.K. Rowling. Okay, J.K. J.K. Rowling. Koleksi bukunya ada Harry Potter dengan koleksi yang lain, bertajuk lain, baru dia boleh jadi koleksi peribadi. Tapi koleksi peribadi ni lebih kepada memberi sumbangan kepada ketamadunan manusia. Ini cerita-cerita yang ada kaitan dengan moral. Okey, koleksi nadir. Yes, kita ada tak koleksi nadir? Ada? Ada Ada. kan? Bahan yang diterbitkan sebelum tahun 1950-an dan atau sukar diperolehi terbitan habis cetak atau tiada dalam pasaran lagi, merupakan khazanah warisan ilmu yang memuatkan maklumat penting berkaitan sejarah awal, sosio-budaya, ekonomi, bahasa, agama, kepercayaan, politik di Nusantara dan tanah Melayu, merangkumi alam Melayu, Strait Settlements, Malaya, Persekutuan Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu. Buku-buku koleksi nadir ni banyak disimpan di bilik arsip. Sebab kita ni tak nak lupuskan tentang yang tu, tentang warisan ilmu. Jadi kita kenalah simpan buku-buku macam tu. Ilmu tu kita tak boleh dapat sebab buku-buku ni tak ada dalam pasaran lagi. Jadi kita simpan dalam bilik arsip. Okay, next. Koleksi fana ataupun ephemeral dimulakan pada tahun 1995 dan ia terdiri daripada penerbitan dari pelbagai jabatan dan kementerian termasuk postcard, brosur, buku program atau cara, poster, kalender, stem hari pertama dan sampul surat. Bahan-bahan yang bercetak yang orang di Malaysia ataupun orang di dunia ni lah yang lama dan dulu mereka guna untuk surat menyurat. Kalau kita sekarang kita guna WhatsApp, Instagram kan. Kalau dulu mereka pakai surat macam ni. Mereka ada sampul surat, stem hari pertama, itu semua koleksi fana. Ada tak yang suka simpan koleksi stem ni kat sini? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada pula. Tak ada. Tak ada, tak apalah. Kalau kamu ada koleksi-koleksi macam tu, itu dinamakan koleksi fana. Kalau kamu ada buku yang simpan stem lama tu, kamu seorang pengkoleksi fana. Ataupun kamu boleh bilang, saya ada koleksi fana. Tapi koleksi fana ni banyak disimpan oleh
kementerian atau jabatan muzium perpustakaan awam. Sebab itu kita jarang dapat. Nanti kalau apa-apa penyelidikan ke ada apa-apa kerja khusus projek yang kamu nak buat, kamu boleh rujuk di situ. Koleksi terperingkat. My God, yang ni bahan haram. Jangan terkejut pula apa tu bahan haram. Bahan haram ialah terbitan yang diisytiharkan haram untuk edaran kepada orang ramai oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahan ini boleh dirujuk setelah mendapat kebenaran secara bertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Bahan ni mungkin dia ada yang sensitif, mungkin kita tak boleh dapat, kita tak boleh senang-senang dapat. Macam tu yang sangat isu dia tentang isu-isu apa sensitif ke, isu-isu yang penting ke, dia disimpan oleh Kementerian Dalam Negeri ataupun disimpan di perpustakaan awam. Nanti kalau kita ada kebenaran secara bertulis dari Kementerian Dalam Negeri, baru kita boleh rujuk buku tu. Itu dipanggil bahan haram. Jangan fikir lain-lain Okey. Bahan terhad. Terbitan yang dihadkan edarannya oleh penerbit bahan tersebut. Ia boleh dirujuk setelah mendapat kebenaran bertulis dari penerbit bahan berkenaan. Jadi terbitannya terhadlah. Kalau contoh saya tulis satu buku, ini saya beritahu penerbitnya, buku ni hanya boleh diterbitkan 100 kali. Jadi hanya 100 kopinya akan ada di dunia. Kalau macam tu, dia dipanggil bahan terhad. Kalau kamu nak baca buku tu, kamu kena tanyalah penerbit yang saya hubungi tu. Contoh penerbitnya Kashrina Books. Nanti kamu kena rujuk Kashrina Books kalau nak baca buku tu. Rujuk buku tu. Bahan sulit. Terbitan agensi kerajaan, swasta dan lain-lain yang tidak boleh diedarkan kepada orang ramai boleh dirujuk setelah mendapat kebenaran bertulis dari penerbit bahan berkenaan. Bahan terhad ni boleh terbit kepada orang ramai tapi dengan satu had, tapi sulit ni memang tak boleh langsung, tak boleh diedarkan kepada orang ramai, tapi boleh dirujuk kalau ada kebenaran. Itu perbezaan bahan terhad dan bahan sulit. Faham sampai sekarang? Faham. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, ataupun soalan yang general apa-apa pun boleh tanya. Saya akan explain. Okay. Koleksi arsip. Koleksi arsip ni boleh jumpa lah di PSS kita. Merangkumi bahan dan rekod terbitan perpustakaan seperti brosur, buku, program atau cara, monograf, terbitan bersidi, karya kehitangan perpustakaan dan lain-lain terbitan yang berkaitan atau anjuran perpustakaan. Contoh saya bagi satu program anjuran PSS, contoh Kembara Ilmu lah. Ada kan apa-apa cendera mata yang saya dapatkan ataupun PSS kita dapatkan dari program tersebut, dan jadi kita simpan dalam satu almari macam ni. Pernah jumpa kan perpustakaan kita? Pernah kot. Pernah. Pernah. So kalau nak senang kata, arsip ni maksudnya macam lama. Dia dah lama. Macam tu. Okey. Saya dah penat. Okey, ini yang paling last hari untuk hari ini, kerjaya dalam pengurusan perpustakaan. Jadi saya nak tanya, ada tak yang berminat nak sambung kerjaya dalam pengurusan perpustakaan kat sini? Ataupun mungkin kamu rasa kamu nak, ada tak? 40%. Kalau saya, kalau saya tak pasti sangat tentang cita saya. Saya nak di bawah pendidikan ke
ataupun pengurusan perpustakaan ataupun sains pengurusan. Jadi saya boleh je pilih kerjaya dalam pengurusan perpustakaan. Yang maklumat untuk hari ini saya ambil dari Unicel. Unicel tahu tak? Unicel dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bukan. Unicel. Unicel. Uni tu memang tahu lah universiti. Cell tu apa? Saya berjaya. Selangor. Buat AGC. Selangor. SEL. Selangor. Oh, SEL. ingat CEL. Oh, okay. SEL. Selangor. Ada juga UiTM Cawangan di Sarawak. Okay, ini kerjaya pustakawan. Ada 3 grade yang umum, ada juga grade-grade yang lain, tapi saya hanya nak beritahu 3 grade ini saja. S19, N29, S41. Okay, S19 ni dia kerani. Grade ni SPM saja. Kamu ada result SPM? Okay, boleh. Biasanya orang yang mohon through STA. Sistem STA. Sistem Perpustakaan Antarabangsa. Nanti saya kaji lah, saya beritahu SPA tu apa. Okay. Gaji minimum nak atas 1.2K. Kerani ni dia ada ilmu yang banyak tentang pengurusan perpustakaan atau sains perpustakaan. Dia ni baru habis SPM dan dapat result. Kalau contoh kamu ni dah dapat result tapi belum dapat lagi tawaran untuk mana-mana kursus diploma ke STPM, kamu boleh je kerja sebagai kerani. Tapi saya dah pasti sangat lah kamu boleh dapat, mungkin pada masa yang akan datang benda-benda ni boleh berubah. Syarat-syaratnya boleh berubah. Grade N29, pegawai eksekutif. Grade ni level diploma. Gajinya gaji minimum RM 1.5K. Ini kalau dah habis khusus yang berkaitan dengan perpustakaan, boleh apply lah. Grade S41. Okay, kamu rasa grade S41 ni apa? S19 kerani, N29 pegawai eksekutif. S41 ni apa? Supervisor. Actually bukan. S41 ni baru pustakawan. Namanya baru dia dapat. Dia ni seorang pustakawan. Grade ni untuk level degree. Kamu dah habis degree, kamu dah dapat gaji minimum atas 2,000. Jadi kamu kena lah macam mana. Kalau kamu nak minat sangat dengan pengurusan perpustakaan, kamu boleh sambung. Ataupun kamu tak nak, kamu nak sambung dalam pelajaran ini, boleh je, tak ada masalah. Seterusnya, okay, ini dari Unicel, Diploma Pengurusan Perpustakaan di bawah Fakulti Komunikasi Perkomputeran dan Seni Visual. Okay, ada 4 semester, 2 tahun. Syarat kemasukan ni lulus dalam sijil pelajar SPM atau setaraf dengannya dengan sekurangnya 3 kredit dan lulus dalam matematik atau matematik tambahan. Jadi memang kamu kena tahulah, bukan pustakawan tu hanya susun buku. Memang kena ada juga dalam matematik ataupun matematik tambahan. Matematik tambahan ni macam satu extra point lah untuk kamu kalau kamu ambil. Lulus dalam STPM atau setaraf dengannya dengan minimum grade C. GP-nya grade puratannya 2 dalam mana-mana subjek dan lulus dalam matematik ataupun matematik tambahan pada peringkat SPM. Ada soalan? Tak ada. Ada. Ijazah sarjana muda ataupun bachelor dalam sains perpustakaan, in library science or information management di bawah fakulti yang sama di Unicel lah. Kalau di Unicel dalam fakulti komunikasi perkomputeran dan seni visual. Kalau unit lain mungkin sains
pengurusan macam tu. Lulus dalam STPM yang sama saja. Jauh. Kalau STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, baru kamu akan ada grade minimum jahit dan lulus dalam matematik atau matematik tambahan. Sangat penting lah matematik tambahan. Diploma dalam setaraf atau setara dengannya dengan PNGK minimum 2. Okay. Memang kena ada matematik. Kalau matrikulasi asasi pun masih kamu kena lulus dalam matematik. Okey, itu sahaja slide untuk hari ini. Ada soalan? Tak ada. Ya. Tak ada. Macam sebab meeting hari ini ni tak serius sangat kan? Ya. Sebab tak ada soalan Okey. pelik. Tak salah pelik-pelik Mungkin sebab Arif tak ada kot. tu lah tu. Kita perlukan Arif. Akak Tisha pun tak ada. Kak Kashrina pun tak ada. Batrisha pun tak ada. Batrisha ada. Batrisha. Yes, saya. Okey lah, baru dengar suara kamu. Okey, so tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada soalan, mari saya tengok yang benda tu dah load lagi. Okey. Tak ada pula gambar dia ni. Tapi dia ada website-nya dalam bahasa Belanda. Ada ke yang boleh cakap bahasa Belanda di sini? Belanda dengan Jerman bukan sama je ke? Dia ni keluarga sama. Okey, barulah ada soalan. Okey. Bahasa ni dia pun ada keluarga, tahu kan? Tahu? Okey, kalau yang umum ada banyak keluarga di dunia ni. Jerman ni dia di bawah keluarga Germany. Jerman, bahasa Inggeris, bahasa Afrikaans, bahasa Belanda ni satu keluarga. Germany. Kalau French, Spanish, Portugis, dia ni satu keluarga, namanya Romance. Kalau bahasa Melayu? Asians. Bahasa Indon. Bukan bahasa Indon. Austronesia. Sebab dia ni Australia, Asia, Austronesia. Dia keluarga Austronesia. Kalau bahasa Melayu, bahasa Indon semua. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu pun ada juga dialek-dialeknya. Melayu Jambi, Melayu Minangkabau. Itulah. Kalau bahasa Melayu yang kita guna ni bahasa Melayu standard. Kalau bahasa Cina? Cantonese. Bukan. Sekejap ada loading. Okay. Tak, bahasa Cantonese ni macam satu dialek bahasa Cina lah. Bahasa Cina ni di bawah Sinitic. Sinitic ada Mandarin, Cantonese, Hokkien, Hakka, Teochew. Kalau bahasa Tamil? Hindi. Indian. Bukan. Hindi. Bukan. Hindi tu bahasa. Dia ni keluarga Dravida. Kalau bahasa India ni ada banyak kan? Tahu kan? Tahu. Ada. Kalau bahasa ni asal dari India Selatan, dia ni keluarga Dravida. Kalau India Utara, Indo-Arya. Macam tu. Perkataan sama je kan? Kalau penggunaan bahasa kan? Dia ni berbeza sangat. Memang berbeza. Nak tengok ke? Sekejap saya tunjuk. Macam Ni kalau bahasa- Hindustan tu dalam tu ke bang? Hindustan ni bahasa- bawah dia ada. Ya? Okay, tanya. Tak ada apa-apa, tu je. Tak nak tanya je. Tak payah, Hindustan je.
Hindustan ni dia macam satu kumpulan bahasa lah. Dialeknya ada Hindi, ada Urdu. Kalau ini bahasa Tamil. Okay. Ini bahasa Telugu. Kalau bahasa ibunda Abang Heri, bahasa Telugu. Abang Heri mix lah. Ada mix-mix sikit. Kalau kita bagi utara, ini Hindi. Kita boleh nampak perbezaan dia. Nampak kan? Memang Nampak. beza. Sebab dia ni bukan serumpun. Sebab bahasa Hindi dengan bahasa Tamil ni berbeza sangat. Tu lah. Kalau kamu tanya Abang Heri, tak tahu je. Ada juga kalau ada kan orang yang tertahu, orang akan tanyalah, kamu tengok tak Bollywood? Memang tak, sebab satu tak faham lah. Maksudnya, aku tak minat lah tengok Bollywood. Jadi, apa-apa soalan? Kalau macam tu yang semua bahasa bahasa kat negara tu semua bahasa yang ada kat negara India kan? Ada kat negara luar juga. Kalau bahasa Tamil ni kita boleh jumpa di Malaysia, Sri Lanka. Kalau Sri Lanka dia ada dua bahasa rasmi. Satu bahasa Sinhala, lagi satu bahasa Tamil. Macam bahasa Inggeris jugalah, bukan semestinya bahasa Inggeris tu di UK saja. Dalam luar negara, luar UK pun ada juga bahasa Inggeris. Kalau bahasa Perancis ada di Algeria, ada yang di Morocco, macam tu. Ada yang Belgium, Switzerland. Macam tu. Ada nak tanya? Tak ada. Okay, Tak ada. clear. Yeah. Jadi nanti Abang Heri cuba share yang link program yang storytelling tu. Korang boleh je tengok dalam YouTube. Dia ada cerita-cerita tempatan dari pelbagai negara. Ada yang dari Iran. Semalam saya tersilap ada India dengan Malaysia. Ada Iran, ada Indonesia. Kalau Malaysia dia ambil Puteri Gunung Ledang. Cerita Puteri Gunung Ledang. Jadi itu je lah. Okay, saya stop recording ya. Okay, Abang Heri. Okay, bye. Saya stop recording je, belum stop meeting lagi. Okay.